Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Halal dan Haram dalam Islam, karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sambungan tajuk Institusi Kekeluargaan, muka surat 174. Tajuk pinggan mangkuk dari emas dan perak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, pinggan mangkuk dari emas dan perak. Darikah daripada bahasa Melayu? Dari ni perjalanan Johor, dari Johor ke selatan, ke utara dah. Daripada biasa tak apa, kita tak masuk SKM. Baik, kita dah baca dulu mukaddimah tentang rumah dan apa-apa yang berkaitan dengan rumah. Yang pertama sekali ialah menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Jadi tajuk menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan, dia punya huraian dia ialah pinggan mangkuk daripada emas dan perak. Itu untuk kemewahan. Nak kita kaya sampai tahap apa? Gaban. Kaya sungguh, sampai peringkat cawan daripada emas, perak, pinggan, mangkuk. Nah, kaya tuan-tuan. Kita tak ada lah. Tajuk ni kita tak acam, tak apa. Pakcik ada apa biji cawan emas? Kalau ada, pakcik ada sebiji cawan emas pun cukup lah. Malam ni tak main sini, padang kau lah. Hak main masjid bukan orang miskin, orang kaya, miskin. Golongan marahain, golongan biasa. Golongan kaya majoriti dia tidak suka dengan masjid. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab tu orang miskin lebih banyak masuk syurga daripada orang kaya. Jadi kita hak ada malam ni, saya tak tahu, tapi saya rasa, saya yakin kot tak ada tuan, berapa biji pinggan daripada emas? Tak ada lah. Takat pakai Viva, jangan mimpi lah. Tajuk ni tak acah, tak apa dah, boleh kalih terus dah. Tapi dah nak ngaji, kita mengaji biar. Mana tahu kita jadi kaya lepas ni, kita tak tahu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ni mungkin geng-geng bangsawan, tak boleh sebut nama, sebut bangsawan. Nah, nanti orang marah, main rakam pula geng kering. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati, mangkuk dia daripada emas, perak, pinggan, cawan, gelas, nah, dengan dia punya teko, dia punya cerek.
macam-macam. Dah kaya, duit tak tahu letak mana. Macam Firaun terlalu kaya. Emas penuh di telinga dia, emas penuh di janggut, telinga dah penuh ikat di janggut emas. Nak kita banyaknya emas, tak tahu nak letak mana, pakai kot janggut ni. Banyak. Nah, sehingga Nabi Musa tengok emas duk gantung kot janggut, dia pergi tarik. Masa tu dia budak ni. Budak-budak tengok benda bergantung, hitung tarik janggut Firaun, jengnya. Kering tu. Dia bukan boleh, dia bukan anak Firaun, dia anak angkat, anak pungut, ambil dia pada sungai. Dia marah, dia nak bunuh Musa. Nasib baik bini dia backup dia. Nah, dia budak-budak hang buat kira bodoh. Bodoh aku kata lebih kurang tu tuan-tuan. Budak-budak dia bukan balik. Dah tengok gantung dia tarik Baik tuan-tuan. Jadi itu, emas banyak sangat sampai tak tahu buat apa, sampai gantung kot janggut. Baik. Siapa-siapa yang ada duit banyak, sampai peringkat kaya yang melampau, maka bolehkah dia nak tempah pinggang dia, mangkuk dia, cawan dia, gelas dia daripada emas dan perak? Boleh atau tidak? Baik, Islam mengharamkan penggunaan bekas dari emas dan perak serta tempat tidur dari sutera. Kalau emas perak tak boleh jadi bekas untuk kita makan minum. Kalau sutera tak boleh jadi bekas tempat alas tempat tidur kita. Di dalam rumah orang Muslim. Sebab kita bincang bab rumah ini, berkaitan hak haram. Yang haram ialah tak boleh tiga ni. Pinggang mangkuk daripada emas, bukan pinggang mangkuk saja, bekas berjana, serta sutera di dalam rumah orang Muslim. Nabi SAW melarang sesiapa yang menyeleweng dari jalan ini dengan ancaman yang keras. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, Ummu Salamah salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW. Kata Ummu Salamah, innal ladzi, Nabi kata, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannama, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan memakai bekas emas dan perak, bekas makanan, bekas minuman dia daripada emas dan perak, maka akan bergelegak di dalam perutnya api neraka Jahannam. Bukan atas dunia, akhirat nanti ya. Nah, siapa-siapa yang bekas makanan dan minuman dia daripada emas dan perak atas dunia tak ada apa. Dia minum kopi, rasa kopi macam biasa juga. Dia minum teh, rasa teh macam biasa. Macam kita minum dengan gelas, biasa. Tak ada apa-apa. Dunia tidak ada kesan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ni tempat kita beramal. Hak buat baik pun amal juga, hak buat jahat pun amal juga. Nah, semua tu nama dia amal. Yang buat baik dibalas baik, yang buat jahat dibalas jahat. Bila lepas mati, kita dia lepas mati. Maka dalam neraka dia akan menggelegak perut dia. Dan perut dia menggelegak dengan air yang panas. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, bila Nabi sebut macam tu, ulama-ulama hadis takkan nak keluarkan hukum sunat. Ya, nak sabar. Bila Nabi sebut siapa yang minum, siapa yang makan atau minum daripada bekas emas dan perak, perut dia menggelegak. Tu ancaman tu, menggelegak tu bukan seronok, tu tak seronok. Tiba-tiba keluarkan hukum sunat. Nak sabar. Nak sabar. Ataupun keluarkan hukum daripada hadis ni harus, tak pernah sabar. Pada akal makruh pun tak pernah sabar. Kalau Nabi kata siapa minum dan makan daripada bekas emas dan perak, dia akan pening kepala, tu mungkin makruh baca. No. Nampak dia pening kepala biasa Kalau kita pening kepala pun Panadol. Tak pergi hospital, lah covid pula pergi buat apa. Tapi kalau perut menggelegak,
ICU teruk. Maka nak keluarkan hukum daripada hadis ni, Imam Nawawi sebut hukum dia haram. Penggunaan bekas sama ada minuman ataupun makanan daripada emas dan perak, hukum dia haram, mandatori. Nah, baik tuan-tuan. Imam Muslim mensyarahkan hadis Muslim. Imam Nawawi mensyarahkan hadis Muslim dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Okey, itu yang Muslim. Imam Bukhari pula. Ni imam yang hebat-hebat hadis ni. Nah, Bukhari Muslim ni. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman katanya, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati az-zahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alayhi faqala huwa lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Maksudnya Rasulullah SAW melarang kita meminum dalam bekas yang diperbuat dari emas dan perak, atau kita memakan di dalamnya, dan melarang kita memakai kain sutra nipis. Hadis Muslim pun sama, sebut emas, perak, sutra. Hadis ni pun sama, Bukhari pun sama, sebut emas, perak, sutra. Sutra nipis atau sutra tebal. Sutra nipis itu sundus, sutra nipis halus. Istabrak, sutra tebal. Ada dua jenis sutra dalam syurga. Satu sundus, yang kedua istabrak. Ni kalau kita baca surah Kahfi, kita akan dengar kalimah sundus dan juga istabrak. Dan kalau kita baca, kita datang solat Jumaat, subuh Jumaat, kita akan dengar kalimah sundus dan juga istibrak. Bagi satu contoh ayat Quran pagi Jumaat. Jeng. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa. Aduh, surah apa aja? Surah tak tahu. Surah lupa. Surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Kita sebut surah Al-Insan lah. Kalau hal atar dah satu lagi, hal atar ke hadisul ghasyiyah disebut hal atar. Ni mula hal atar tapi disebut surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Aliyahum thiyabu sundusin. Sundus itu ialah sutra halus. Istabrak, sutra tebal. Dalam surah Kahfi pun sebut surah Ar-Rahman pun ada. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, atau duduk di atasnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kain itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Hadis Muslim dia kata menggelegak perut akhirat. Hadis Bukhari dia sebut sebab dilarang ialah emas, perak, sutra ni untuk orang kafir atas dunia. Tapi untuk kita tu siapa? Kita tu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat emas, perak, sutra dalam syurga. Orang kafir tak dapat. Bila dia tak dapat, Allah ni dia pengasih, dia cukup sifat-sifat dia tu, dia bagi juga rasa. Rasa di mana? Atas dunia. Hang rasa puas-puas nak pakai sutra ke, nak pakai emas ke, nak pakai perak, pakai siap-siap sebelum hang mampus. Mampus kan mati Daniel. Orang kata Cina mampu. Tak, Melayu pun mampu juga. Mampu tu mati. Berat menanam. Jadi bila mati masuk dalam neraka. Dalam neraka bukan ada emas. Dalam neraka bukan ada perak, tak ada. Intan berlian semua tak ada. Dalam neraka ni ada manusia dengan batu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Kalau kamu tak mampu melakukan dan memang kamu tidak akan mampu melakukannya. Melakukan apa? Buat satu surah seperti Quran. Kalau tak mampu, fattaqun nar, maka takutlah kamu kepada api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, bahan bakar dia manusia dengan batu. Mas tak ada, batu masuk dalam neraka. Suatu hari Nabi jalan di tepi pantai lah ada batu. Nabi mendengar suara batu menangis.
Nabi dengan batu pun dah boleh cakap. Nabi Sulaiman tak boleh. Nabi Sulaiman dengan binatang lah. Dengan jin, benda-benda hidup, jenis benda-benda beku macam batu, pokok, Nabi Sulaiman tak boleh cakap. Nabi Muhammad boleh bercakap dengan haiwan, dengan batu, dengan pokok. Nabi tanya batu, kenapa kau menangis? Dia kata, aku menangis. Batu jawab, aku menangis sebab aku takut nanti kena masuk neraka. Sebab Quran kata bahan bakar dalam neraka dua, manusia dengan batu. Pak Cik pernah jumpa manusia menangis? Pernah? Pernah lah, takkan tak pernah. Tanya sebab apa menangis? Ayah tinggal. Ada menangis ke? Sebab apa menangis? Bini mati tak ada. Kalau lelaki mati menangis. Nah, ada tak orang jawab saya menangis takut masuk neraka? Ada. Batu menangis takut masuk neraka. Manusia tak pernah menangis takut masuk neraka. So batu dengan manusia mana teruk mana baik? Manusia teruk pada batu je lah. Batu pun menangis. Nabi kata bukan kamu, bukan kamu masuk neraka, bukan batu yang masuk neraka tu, bukan kamu. Batu mana? Batu buat berhala tu. Batu dikumpul buat patung. Kita akan baca bab patung lepas daripada ni. Batu hak dibuat patung semua masuk neraka. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi emas, perak, sutra semua bukan ada larangan pada orang kafir. Dia pun tidak ada undang-undang dalam agama. Dia kata tak boleh pakai emas, tak boleh pakai perak. Tak ada. Pergi tanya orang kafir. Tak ada. Kita tak boleh pun, tuan-tuan. Sebab apa? Kafir atas dunia. Mati masuk neraka tak ada. Kita Islam, kita mati masuk syurga insya-Allah. Tak masuk syurga pun dia akan masuk syurga juga sebab Islam. Walaupun dia kena masuk neraka dulu, dia akan kembali juga ke syurga akhirnya. Tapi jangan masuk neraka teruk. Maka dalam syurga dia akan ada benda ni. Quran sebut sentiasa emas, perak, sundus, sutra halus, sutra kasar. Dia nak bagi kita ada motivasi nak masuk syurga. Dia tak sebut benda-benda hak tak ada nilai atas dunia. Dia sebut benda hak nilai tinggi atas dunia ni. Ni semua mahal ni. Nah, emas mahal. Yang murah emas ni RM1. 2 pound. Pelitup muka. Jadi siapa-siapa yang kalau dia ada bekas daripada emas, dia minum ke, dia makan ke di atas dunia, lepas tu dia bertobat, dia mati masuk syurga, dia tak ada benda tu. Syurga dia tu tak ada mangkuk emas, tidak ada mangkuk perak, tidak ada. Sebab dia guna dah atas dunia, dan syurga dia ditarik. Rugi lah macam. Siapa yang telah pernah minum arak atas dunia, orang Islam tapi pernah minum arak atas dunia, walaupun dia bertaubat lepas tu dia mati masuk syurga, dia tidak ada minuman arak dalam syurga. Ditarik. Cuma dia ada mineral water, dia ada asal, madu lebah, dan dia ada susu. Arak tak ada sebab dia minum dah atas dunia. Nak jaga tuan-tuan. Saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi benda-benda yang disebut ini untuk orang-orang kafir atas dunia, orang Islam dia boleh guna selepas daripada mati. Atas dunia sementara sahaja. Selepas mati hidup tidak ada had dah. Nah, dulu kini selamanya tidak akan ada mati lagi selepas bangun daripada mati kita yang pertama nanti. Nah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu. Jadi dua-dua hadis ni menunjukkan emas, perak sebagai bekas minuman dan makanan, dan juga sutra merupakan haram kepada kita semua. Lelaki haram, perempuan haram. Perempuan boleh guna untuk perhiasan jemaah tu. Nah, emas, perak dan juga sutra boleh pakai. Tapi untuk macam ni dia pun tak boleh, sama dengan orang lelaki. Perempuan pun tak boleh minum daripada bekas emas, perempuan pun tak boleh makan daripada bekas daripada emas, tak boleh. Dua-dua haram. Baik, apa yang diharamkan ke atas pemakainya, maka haram menjadikannya perhiasan dan untuk menghias rumah. Nah, bila kita haram memakai, maka haram juga dijadikan perhiasan. Makna dia, cawan daripada emas, mangkuk daripada emas, pinggan daripada emas. Bila haram kita makan minum, maka kita buat untuk perhiasan pun haram juga.
Ini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ambil pendapat majoriti ulama. Dia gini tuan-tuan. Dengan peningnya lah ambil slow-slow ilmu ni. Emas dan perak yang dijadikan bekas untuk minum dan juga untuk makan, ijma' ulama hukum dia haram berpandukan hadis ini. Sebab hadis ini, dua-dua hadis ini Bukhari Muslim, dia sebut makan dan minum, makan dan minum. Hak ni ya'kulu wa yashrabu, hak sini an nashraba wa an na'kula. Makna minum dua-dua ni, makan dan minum. Makna jadi tak sebut kalau kita buat bekas tu bukan nak makan minum, letaklah almari nak buat perhiasannya. Nabi tak sebut. Maka yang tu jadi khilaf. Kalau kita buat cawan daripada emas, pinggan daripada emas, kita tak guna untuk makan minum, kita nak letak sebagai perhiasan di rumah, letak dalam almari saja, boleh atau tidak? Nabi tak sebut. Nabi sebut makan dan minum. Maka jadi khilaf dalam kalangan ulama. Kalau untuk perhiasan jadi khilaf dalam kalangan ulama. Majoriti ulama yang diambil pendapat ulama oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Halal wal Haram ini, majoriti mengatakan haram. Walaupun Nabi tak sebut, tapi dia tetap haram macamlah daging babi. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan ke atas kamu al-maitatu, bangkai, kita baca dah ulang balik, bangkai, waddamu, darah yang mengalir, walahmul khinzir, daging babi. Quran cuma sebut daging babi, tapi adakah yang haram itu daging sahaja Pak Cak? Kulit halal, kulit halal. Quran tak sebut. Quran sebut dagingnya. Maknanya kulit halal, tulang halal, tanduk halal, perut halal. Bagi Pak Cak, aku dah sebut ni Pak Cak rasa geli tak? Nah, maka majoriti ulama mengatakan semuanya haram, walaupun yang disebut tu hanya daging. Sama hadis ni walaupun dia sebut minum dan makan, tapi guna untuk apa pun tak boleh. Majoriti ulama. Ada faham? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, minoriti ulama kata harus. Sebab Nabi sebut hanya untuk bekas untuk kita guna makan dan minum, Nabi tak sebut untuk perhiasan. Maka bagi minoriti ulama, dia kata boleh. Dia bawa hadis-hadis lain yang sahabat juga ada menyimpan bekas-bekas emas dan perak, Nabi tak kata apa. Dan pendapat mereka rasanya lebih kuat, tuan-tuan. Nah, tapi kita nak selamat, kita pakai majoriti ulama. Majoriti ulama tak boleh juga, walaupun kita tak guna untuk makan, walaupun kita tak guna untuk minum, untuk perhiasan sahaja, ambil majoriti ulama hukumnya adalah haram juga. Sebab apa? Sebab membazir, tuan-tuan. Nah, nanti dia akan bincanglah sebab membazir. Baik. Baik, apa diharamkan ke atas pemakainya, maka haram menjadikannya perhiasan dan untuk menghias rumah. Alas tidur dan sebagainya adalah ditujukan kepada kaum lelaki dan wanita, masuk dua-dua sekali. Ini kerana hikmah pengharamannya di sini. Hikmah pengharamannya di sini ialah membersihkan rumah itu sendiri daripada segala macam kemewahan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa Allah tak bagi, kenapa syariat Islam tak bagi kita guna bekas-bekas di emas perak, sebab dia kekayaan yang melampau, yang menunjuk-nunjuk sangat ni, maka yang ni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam permasalahan ini, pengharaman tentang masalah ini ke atas kaum lelaki dan wanita, bersumberkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dibolehkan untuk kaum wanita memakai perhiasan emas dan perak kerana keperluan perhiasan. Nah, bukan bekas-bekas ni. Perhiasan cincin, dia punya gelang, dia punya rantai. Kerana keperluan untuk menghias diri dan menampakkan dirinya cantik kepada suami mereka. Itu tujuan. Pakailah sikit mana ada, takut suami itu lari. Kalau ada yang mengatakan sekiranya alasan itu tepat,
maka akan diharamkan juga bekas yang diperbuat dari batu yakut dan yang seumpamanya. Kalau ada yang kata mewah sangat, sebab mewah, sebab emas dan perak ni mewah, sebab tu diharamkan. So kenapa yakut permata lain, intan, berlian, yakut, zabarjat tidak haram? Yang haram emas perak saja, tuan-tuan. Kita boleh buat mangkuk daripada intan, kita boleh buat pinggan daripada berlian, tak haram. Yang haram emas perak. Tu so, dia buat persoalan, kalaulah kata alasan pengharaman emas dan perak dijadikan bekas-bekas makanan dan minuman kerana dia mewah mahal, kenapa tak diharamkan hak lain, logam lain yang bukan emas perak? Dua ni haram. Macam mana nak jawab? Sedangkan berlian, intan kadang-kadang lebih mahal daripada emas dan perak. Kalau dia nilai, dia lebih mahal daripada emas dan perak. Tapi persoalan dia, kenapa tak haram kalau intan, berlian? Macam tu. Baik. Apakah jawapanmu? Dia buat persoalan. Nak jawab apa? Kalau orang tanya macam tu lah, kalau kamu tak haram sebab tu, tapi kenapa yang ni tak haram, jadi apa kita nak jawab? Maka dia bagi jawapan. Jawabnya, batu-batu yang mahal seperti ini tidak dikenali oleh fakir dan miskin. Kerana itu hati mereka tidak terpengaruh apabila melihat orang kaya memakainya, meskipun sesudah mereka mengenalinya. Selain itu, batu yakut ia sukar ditemui sehingga tidak ramai yang dapat memakainya, berbeza dengan emas dan perak. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati kita, jangan jumpa. Pak Cik pernah tengok intan, berlian, yakut, zabarjat? Umur Pak Cik apa lah? Pak Cik, umur Pak Cik apa? 50. Dan dia pernah tengok intan, berlian, yakut, zabarjat. Kita kenal intan, berlian ni Ahmad Al-Bab ya, tuan-tuan. Sungguh betul tak? Ahmad Al-Bab memperkenalkan intan, berlian. Tengok pun tak pernah. Mas hari-hari tengok, keluar pasar tengok. Dia kalau start ni berapa kedai jual intan, berlian? Ada lah, tapi berapa kedai? Kita jumpa geng-geng perempuan suka jenis ni, hak lelaki sport ring. Maklum pergi mana maklum? Pergi kedai intan. Ada. Maknya nak pergi mana? Pergi kedai berlian. Tak ada kok. Jarang dia kata itu. Makngah nak pergi mana? Makngah nak pergi kedai zabarjat. Maksud pergi kedai yakut. Yakut permata merah, zabarjat permata biru. Tak tahu pula ni. Zabarjat permata biru, yakut permata merah. Permata merah. Ya, Ella and the boys. Tak ada. Nak pergi kedai mana maklum? Kedai emas. Pergi kedai mana makcik? Kedai emas. Emas yang dikenalnya. Oleh sebab itulah emas tu dikira mewah, walaupun kadang-kadang dia lebih murah daripada intan, berlian, tapi dia sangat dikenali manusia. Maka tidak dibenarkan emas dan perak. Itu satu alasan. Itu dari segi orang kenal tak kenal. Itu satu alasan. Walaupun kenapa diharamkan emas dan perak, walaupun ada logam lain yang lebih bernilai daripada dia. Baik, jika dilihat dari sudut ekonomi, hikmah pengharaman tadi sudut budaya, ni sudut ekonomi. Hikmah pengharaman emas dan perak ke atas kaum lelaki perkaranya jelas, akan lebih berkesan lagi. Ini kerana emas dan perak adalah jaminan keuangan antara bangsa bagi mata wang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai ukuran bagi harta negara. Baik, orang lelaki tak boleh pakai emas, tu jelas kita dah baca dah. Dia tak sesuai emas ni dengan tubuh dia yang sasar. Untuk jadi perhiasan, emas jadi perhiasan dia tidak sesuai. Orang lelaki tidak sesuai pakai perhiasan dengan bentuk tubuh yang sasar. Perhiasan hanya sesuai untuk orang perempuan. Yang tu jelas dia kata. Tapi yang ni kenapa? Lelaki dan perempuan dua-dua tak boleh ni. Sebab di segi ekonomi, emas ini dia punya kelas dia. Dia kelas. Dia bukan kelas ekonomi, tuan-tuan. Dia first class. Dia dijadikan mata wang antara bangsa.
zaman dulu kalau petani buat bendang, nak buat tanam gandum, nelayan pergi cari ikan, depa ni nak beli benda lain, jenuh bawa. Nelayan nak cari ikan, kalau dia nak beli beras satu gantang, dia nak tukar berapa kilo ikan dia dengan beras satu gantang, jenuh bawa. Nak pergi beli beras, nak pergi beli banyak mana ikan dia kena bawa. Pak Jah, penuh bonek kereta. Sekilo ikan ni nak tukar dengan sekilo beras. Sekilo ikan ni pula nak tukar dengan sayur, kobi semua tu. Geng-gereng ya. Masa tu bukan ada mata wang, dia sistem barter, tukar barang. Nah, dia masa mana dia nelayan tak ada masa nak buat benang. Kerja dia cari ikan. Maka dengan ikan dia nak beras, dia tukar dengan petani pula tak ada masa pergi laut, dia tukar dengan nelayan. Itu barter nama dia. Berat tuan-tuan. Maka orang cari satu benda yang bernilai yang boleh kita tukarkan, nama dia mata wang. Maka dinar dan dirham. Dinar mata wang emas, dirham adalah mata wang perak. Jadi mata wang antara bangsa. Berapa lama dulu? Nah, sampai lah pun nak kembali pada dinar dan emas, tak nak pakai wang fiat hari kertas. Tapi mungkin satu masa nanti kita boleh pakai balik dinar dan apa dia dirham ini. Nah, baik, jadi dia status dia mata wang antara bangsa. Takkan hak status mata wang antara bangsa hang nak pergi bagi jadi cawan. Pak Jah, tengok sini. Dia lulusan PhD, dia punya qualification dia hak tertinggi PhD. Takkan kita nak suruh dia jadi nelayan? Tidak sesuai. Bukan kata tak boleh. Siapa nak jadi pensyarah di universiti? Kalau hak PhD ni tak jadi pensyarah di U, tuan-tuan, dia nak kerja sebagai nelayan juga, sebagai petani, siapa nak jadi pensyarah? Pok-pok nelayan petani tak boleh jadi pensyarah. Dia hak layak PhD. Hak ni PhD juga. Penyakit asap dengki. Layakkah kita letak di situ? Dia duduk di universiti lah tempat dia. Mas dia antara bangsa lah, bukan duduk dalam almari pada. Itu faham kedak ni? Faham tak apa. Tuan-tuan simak yang dirahmati sekalian. Dia ukuran nilai harta negara, tinggi nilai dia, tiba-tiba kita nak buat jadi pinggan. Allahu Akbar. Mas tak boleh simpan, dia kena cair. Mas kena dicairkan. Nah, dengan disimpan mas. Padi tak apa nak simpan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia dalam hal penggunaannya sebagai satu nikmat daripadanya kepada manusia untuk mereka bertukar-tukar antara mereka dan bukan menyimpannya di rumah untuk perhiasan. Bukan untuk itu. Dia untuk dicairkan jadi mata wang. Imam Al-Ghazali berkata dalam bab kesyukuran dari kitab Ihya Ulumuddin, sesiapa yang membelanjakan wang dirham dan dinarnya untuk mengumpul bekas dan pinggan mangkuk dari emas dan perak, maka dia sebenarnya telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia dianggap lebih buruk daripada orang yang menyimpan wang untuk tujuan menyembunyikannya. Simpan wang tak apa lagi. Nah, simpan emas perak ni kira teruk sebab apa? Sebab dia jadi beku, tidak dicairkan. Contohnya seperti seorang yang memaksa tuan hakim. Tuan hakim terjemah dalam kitab dia tulis Al-Hukumah ni bukan hakim. Al-Hukumah ialah pemimpin negara, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-menteri, Timbalan Menteri. Ni hukumah. Nah, ada bagi contoh seperti orang yang memaksa menteri-menteri kita kata gitu untuk bekerja menjadi tukang jahit. Dia layak menteri tapi suruh jadi tukang jahit. Atau tukang sapu yang biasanya dibuat oleh manusia yang hina. Maka dalam hal ini ia memasuki penjara lebih ringan daripada membuat kerja-kerja seperti itu. Daripada dia layak jadi menteri, pergi jadi nelayan, pergi jadi petani, baik dia pilih masuk penjara lagi bagus. Nah, tak sesuai dengan dia lah. Itu bukan tempat dia, tuan-tuan. Maka dia kata, ini kerana bahan-bahan tanah bakar. Kita buat periuk daripada tanah bakar, pinggan daripada tanah bakar, mangkuk daripada tanah bakar, besi, timah,
Apa lagi, kaca plastik yang kita buat pinggan mangkuk ni, dan sebagainya, boleh menggantikan emas dan perak yang dibuat untuk perkakas itu dengan maksud menyimpan benda-benda yang cair supaya tidak mudah rosak. Dia tak payah emas, plastik pun boleh. Kita beli bekas plastik, simpan beras, tak ada masalah. Elok beras tu, tak perlulah guna emas. Emas bukan tempat dia di situ. Dia boleh diganti dengan benda yang lebih rendah nilai daripada dia. Kita nak guna di tempat yang sesuai dengan nilai dia yang tinggi. Tak sesuai nak jadikan dia bekas untuk simpan beras, gandum dan sebagainya. Ini kerana pinggan dan mangkuk dan bejana dibuat bertujuan untuk menyimpan semua benda-benda cair ini. Tetapi tanah bakar, besi dan lainnya tidak cukup untuk dijadikan mata wang. Tak boleh. Hak jadi mata wang dunia ni emas perak. Besi yang tak pakai, dia tak senilai dengan emas dan perak. Tak boleh. Justru sesiapa yang masih lagi tidak memahami maksud ini, setelah difikirkan tentulah akan tersingkap maksud larangan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua alasan dia bagi. Yang pertama ialah alasan dia mewah sangat, kalau emas kita jadikan bekas-bekas makan minum. Yang kedua alasan ekonomi, emas tak layak jadi bekas makanan, dia layak jadi matawan dunia. Baik tuan-tuan, selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba fi aniyatin min zahabin aw fiddatin faka'annama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Maksudnya tadi juga hadis ni, barang siapa yang meminum dalam bejana bekas emas dan perak, seolah-olah akan bergelegak di dalam perutnya api neraka jahanam. Baik, janganlah ada seorang muslim menyangka bahawa pengharaman itu bertujuan untuk menyempitkan ke atas orang muslim. Pengharaman ini bukan nak bagi sempit, tidak. Dalam hal rumah tangganya, kerana barangan yang halal dan baik dibolehkan, kerana masih ada banyak lagi bahan-bahan lain yang boleh kita buat. Pinggan mangkuk, alangkah canggihnya bejana dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada kaca, tanah bakar, timah dan lain-lain yang disesuai untuk jadikan bekas-bekas minuman dan juga makanan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, cukup situ dulu sebab saya nak jawab soalan. Kalau nak masuk tajuk patung ni, dia memang panjang. Patung ni kita akan ambil masa sebulan, tak habis tahun ni. Perbahasan dia panjang. Jadi patung ni tengok dia nanti. Dia ada banyak hukum berkaitan dengan patung. Bolehkah kita ada patung dalam rumah? Bukan kata patung apa, patung sekadar perhiasan. Medal kita menang dulu, main sepak takraw, main bola sepak. Biasanya medal kita ada patung manusia. Penuh tu, kepala sampai kaki penuh ada. Boleh ke tidak? Kita nak melukis, boleh ke tidak? Kita nak ambil gambar fotografi dengan kamera, boleh ke tidak? Kita nak gantung gambar di rumah, boleh ke tidak? Semua ini akan dibahas dalam tajuk patung. Jadi jangan lepas peluang lah tajuk ni. Tajuk ni kira besar perbincangan dia. Berhenti dulu. Jadi minggu depan kita sambung. Kita nak tengok soalan. Minggu lepas tak sempat jawab, boleh resend semula. Sebab saya malah cari kat bawah.